Salam sejahtera tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian. Dan sekali lagi saya Masa Bayu ingin membuka sekali lagi ruang untuk dapat berdiskusi tentang kisah-kisah akhir zaman. Jadi tuan-tuan dan perempuan, saya telah pun menyelesaikan video yang bertajuk COVID-19 dan hubungan dengan Imam Mahdi. Ada tujuh episod yang telah pun dapat diselesaikan. Jadi dengan adanya video tersebut, saya telah pun melihat ada beberapa perkembangan yang sangat positif, khususnya di kalangan tuan-tuan dan perempuan yang mahu membuka pemikiran, mahu membuka minda untuk tidak lagi terlalu bergantung kepada satu sumber semata-mata ataupun satu pendekatan semata-mata, tapi ingin saya kembalikan tuan-tuan dan perempuan kepada pemikiran yang lebih menjurus kepada practicality dan menjurus kepada hubungan kita dengan alam semesta dan hubungan kita khususnya dengan Al-Quran. Dan ini adalah suatu perkara yang bukan mudah untuk kita hadam ataupun untuk kita mencerna, kerana situasi pada hari ini merupakan satu keadaan yang mana penuh dengan begitu banyak informasi-informasi yang datang daripada berbagai sudut, yang datang daripada berbagai arah, yang mana jika kita tidak dapat menyusun dia dengan teratur ataupun dapat mencari dari aspek ketepatan, kedudukan ataupun posisi, maka seumpama kita macam menyusun puzzle, kita menyusun bongkah-bongkah untuk membina sesuatu, daripada bongkah-bongkah itu mungkin jadi rumah, bongkah itu kita susun boleh jadi mungkin satu kenderaan, daripada bongkah-bongkah itu kita susun akan menjadi berbagai-bagai lagi perkara. Maka ia adalah suatu keadaan di mana bergantung kepada pengetahuan yang kita miliki. Apa juga pengetahuan yang kita miliki, maka dari situ kita akan mula menyusun bongkah berdasarkan kepada pengetahuan, berdasar kepada apa yang telah kita miliki. Contohnya kalau kita belajar A, B, C, D dan E dan sampai Z, maka kita akan faham A sampai Z sahaja. Tapi dalam masa sama kita tidak boleh menolak ada sebutan yang lain dan bahasa yang lain di dalam dunia ini. Jadi janganlah kita hanya menilai dengan bahasa ataupun apa yang kita faham. Dan ada pihak lain pula akan menyebut perkataan nombor yang berbeza. Contohnya kita sebut 1, 2, 3, 4, 5 kerana itu bahasa kita. Bagi bahasa lain dia akan sebut contohnya bahasa Inggeris 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi itu bahasa mereka. Maka perbezaan-perbezaan ini sebenarnya adalah sesuatu yang perlu kita lihat secara harmoni dan tidak terlalu membawa kepada keadaan yang hari ini kita sebut taksub ataupun jumud dengan suatu sumber, dengan suatu situasi, dan akhirnya daripada situ kita akan meletakkan hukuman-hukuman kepada pihak-pihak yang lain berdasarkan apa yang kita tahu, sedangkan di pihak yang lain juga dia ada sesuatu yang kita tidak tahu. Banyak perkara yang ada dalam dunia ini sebenarnya saling berkait di antara satu sama lain. Dia adalah satu keadaan di mana kalau kita lihat, seumpama kita nak makan buah lah kalau kita pergi ke pasar, maka yang kita akan beli adalah buahnya. Kita tidak akan beli daunnya, kita akan beli dahannya, rantingnya ataupun akar kepada buah yang kita nak makan. Jadi apabila kita mendapat buah, maka kita akan bercerita tentang buah semata-mata, dan kita lupa bahawa buah itu tidak akan terhasil tanpa adanya akar, tanpa adanya dahan, tanpa adanya daun, tanpa adanya benih. Tetapi kerana merasa nikmat dengan buah yang telah kita perolehi, kita makan buah tersebut, akhirnya kita tidak mengambil lagi justifikasi ataupun tidak lagi mengambil kira proses bagaimana buah itu dapat kita perolehi dan kita dapat merasa nikmatnya. Maka hidup kita begitu tuan-tuan dan perempuan, tanpa adanya daun, tanpa adanya ranting, tanpa adanya dahan, tanpa adanya akar dan tanpa adanya batang pohon, maka buah yang kita nikmati tidak akan ada dalam realiti. Maka begitu di dalam menjelaskan apa yang telah saya sampaikan dalam minggu yang lepas, sepanjang minggu yang lepas, setiap hari saya menyatakan tentang faktor
rimbunan pohon ataupun pohon itu sendiri, yang mana dia bermula daripada akar sampai kepada buahnya, hasil. Maka kita harus ingat bahawa apa yang setelah saya sampaikan daripada minggu yang lepas, sepanjang minggu, itu adalah tentang persoalan pokok, bukan persoalan buah semata-mata, bukan cerita tentang dahan, ranting, bukan cerita tentang daun sahaja, tetapi bagaimana kita dapat nikmat daripada buah yang kita makan adalah datangnya dari satu proses yang sangat kompleks, proses yang saling menghubungkan di antara satu sama lain. Malah kalau kita lihat pohon itu sendiri, tanpa adanya tanah, maka pohon itu tidak ada tempat untuk tumbuh. Kemudian daripada tanah itu juga adalah kandungan-kandungan yang boleh memberikan tenaga kepada pohon-pohon tersebut, mineral-mineral yang ada dalam tanah. Maka banyak peranan-peranan ataupun perkara-perkara yang lain yang saling bergantung, yang saling memberikan sumbangan ke atas kapasiti masing-masing, sehingga akhirnya kita mendapat hasil yang dinamakan buah yang boleh kita nikmati, yang kita boleh makan, yang bila kita makan kita mendapat rasa itu memberikan nikmat pada kita, dan di sebalik itu juga ada tenaga yang boleh memberikan manfaat kepada tubuh badan kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maka itulah yang ingin saya sampaikan. Jadi kalau kita nak bercerita tentang hanya daun, maka kita akan dapat daun. Kalau kita nak bercerita tentang peranan ranting, maka kita akan dapat ranting. Kalau kita nak bercerita tentang akar, maka hanya dapat akar. Sedangkan apa yang ingin saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian adalah persoalan bahawa setiap sesuatu yang Allah jadikan di dalam alam semesta ini saling memiliki peranan masing-masing dan menghubungkan kepada satu perkara. Hasilnya yang terakhir adalah kenikmatan kalau kita tahu dan kita dapat menjaga dia dengan baik. Tetapi jika kita tidak menjaga dengan baik, kita saling berbalah di antara siapa yang paling utama. Dahan kata dia yang utama, maka batang dia kata kalau tanpa saya maka dahan kamu tidak akan bercambah. Kemudian dahan kata, batang kata akulah yang utama. Kemudian datang pula akar kata wahai pohon semua, wahai daun, wahai ranting, aku adalah akar. Kalau aku tidak memegang tanah, kamu juga tidak akan tegak. Maka akar pula mengambil kuasa dia. Jadi akhirnya semua ni masing-masing nak menunjukkan bahawa dia yang paling betul, dia yang paling utama di dalam setiap bahagian. Dan apabila itu telah pun berlaku, datang pula tanah. Tanah kata jangan kamu berbalah. Akar ke, batang ke, ranting ke, daun ke, dan apa sekalipun, aku ni yang tempat kamu bergantung. Akulah sebenarnya tak kamu letakkan apa yang dapat kamu dapat daripada aku, kata tanah. Maka tanah pula akan memberikan pernyataan. Jadi kalau masing-masing nak menyatakan dia yang utama, dia yang benar, semua benar tuan-tuan dan puan-puan. Baik tanah, baik akar, semua ada bahagian dia kepada hasil yang terakhir, iaitu buah. Maka itu yang saya sampaikan tentang kisah COVID-19 dan Imam Mahdi dalam 7 episod. Tapi apabila berlaku beberapa keadaan, peristiwa, masing-masing masih lagi nak cerita tentang ranting, masing-masing nak bercerita tentang daun, maka tidak akan dapat penyelesaian jawapan ini. Maka tidak akan dapat kita memahamkan 7 episod yang telah saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ini tidak pada semua, ya, kepada sebahagian. Yang saya lihat masih lagi sukar untuk menggabungkan keseluruhan, masih sukar untuk menggabungkan perjalanan empiricalnya, perjalanan proses kepada ilmu. Kerana masing-masing dah duduk lama bergayut pada dahan, dah lama duduk pada ranting. Jadi dia akan mempertahankan ranting dia yang betul. Ranting dia lah yang mana bergantungnya buah. Itu baru satu ranting. Kalau ranting yang lain, dia pun kata akulah ranting yang paling baik kerana aku juga ada buah. Jadi ini yang berlaku kepada dunia Islam hari ini. Ini yang berlaku kepada dunia hari ini. Masing-masing ada posisi masing-masing dan masing-masing ingin
menyatakan posisi dialah yang paling penting, posisi dia yang paling utama. Itulah akibatnya peristiwa-peristiwa yang kita lihat pada hari ini dengan permasalahan COVID-19. Dan hari ini saya akan sambung lagi tuan-tuan dan puan-puan, tetapi bukan tentang COVID-19. Hari ini saya akan membawa tuan-tuan dan puan-puan episod yang pertama daripada 7 episod yang bertajuk Imam Mahdi, cabaran dan halangan yang dihadapinya. Ini bahagian 1. Jadi saya telah pun memikirkan apakah yang patut saya sampaikan lagi selepas tamatnya video yang siri yang 7 sebelum ini. Maka saya telah pun mendapatkan suatu input, dan tajuk ini yang saya rasa amat bersesuaian. Kerana apa? Kita kena faham cabaran dan juga apa kehalangan yang akan diperolehi, akan diterima oleh Imam Mahdi dalam usaha beliau untuk menjalankan amanah Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Dan sebelum itu, sebelum saya terus kepada topik itu, ingin saya menjelaskan di sini bahawa grup Telegram telah pun saya tutup. Telah pun saya batalkan. Kerana saya tidak mahu timbul begitu banyak kekeliruan kepada mereka yang berada di dalam grup itu dengan persoalan-persoalan yang tidak jelas. Ada juga pihak yang cuba meletakkan cerita-cerita yang kurafat, cerita-cerita yang tak masuk akal. Yang dah saya jelaskan, kita berbalik kepada realiti, kita balik pada realiti, kita balik kepada fakta, kita balik kepada Al-Quran. Masih lagi nak bawa cerita mimpi di dalam persoalan hidup. Mimpi itu, mimpi ini, mimpi siapa, saya tak nak sebut nama, tapi saya tahu banyak di dalam internet berkisah tentang mimpi. Adakah hidup kita mimpi, tuan-tuan dan puan-puan? Jadi saya bukan nak marah, kerana situ tu bukan saya nak marah. Saya nak meletakkan persoalan tak mahu berbalah. Saya tak boleh nak berkata merajuk dan sebagainya. Saya tidak faham persoalan tu, kerana saya nak jelaskan di sini. Saya lihat perkara begitu berlaku, baik kita elakkan. Jadi kita buat dengan cara beginilah. Ya, tuan-tuan dan puan-puan mengenali saya melalui YouTube, dan kita berbincang di situ. Jika ada persoalan, komenlah di YouTube. Kemudian ada juga lagi yang memberikan komen yang begitu panjang bahawa betapa hadis dan Al-Quran itu perlu digandingkan, dan kalau tidak akan jadi sebagaimana satu hamba Allah tu sebut namanya di situ. Saya tidak faham kenapa jadi macam tu sekali. Saya tidak katakan pun menolak hadis, menolak kitab, menolak apa-apa, tak ada langsung. Cuba perhati daripada video yang pertama sampai video yang ketujuh, ada saya sebut macam tu. Saya katakan apa sekalipun balik kepada punca nukleus ilmu, yakni daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini masih nak gandingkan seolah-olah Al-Quran itu tidak sempurna. Kalau tidak ada kitab yang lain, maka Al-Quran itu tidak dapat kita jelaskan maksud yang sebenarnya. Maknanya tak sempurnalah Al-Quran tu. Tak begitu. Maknanya Al-Quran itu tidak lengkaplah dari segi apa yang Allah berikan. Rasulullah sendiri pun tidak dapat melakukan apa-apa, tidak dapat menjelaskan apa-apa tanpa ada Al-Quran. Tiba-tiba sekarang dah dapat kat situ, Rasulullah pula dapat memberikan lebih daripada Al-Quran. Macam mana tu? Air kita dapat masuk dalam satu bekas. Ini contoh ya. Analogi ni nak kena faham di sini. Ambil air, tuang dalam satu bekas, dalam satu cawan lah contohnya, atau satu gelas. Kemudian air yang gelas yang sama kita tuang boleh masuk dalam satu baldi yang besar. Boleh ke? Boleh tak air yang dalam gelas yang sama tu yang kita tuang, kemudian air yang sama tu kita tuang pula dalam bekas lebih besar daripada tu? Kalau itu pun tak boleh nak faham, saya tak tahu nak cakap macam mana lah tuan-tuan dan puan-puan. Mesej yang saya nak sampaikan ni tadi, nak dibandingkan Al-Quran dengan yang lain. Bukan saya katakan tolak, tetapi gunakan akal yang Allah beri. Akal yang mana Allah letakkan dalam surah Al-Baqarah. Baca surah Al-Baqarah ayat 269. Ada cerita tentang tu. Ada persoalan-persoalan dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Isra, surah Ali Imran. Banyak berulang-ulang kali diceritakan tentang betapa Allah itu
tidak ada gandengan dan tidak boleh disekutukan atas apa perkara sekalipun. Jadi atas sebab itu saya minta maaf lah ya kepada yang telah pun ada di dalam grup, dan saya tidak mahu seolah-olah kita jadikan itu sebagai medan perdebatan, medan nak tunjuk siapa betul siapa salah. Jadi tak apalah, cukuplah di situ. Bukan berarti kita berhenti daripada berkongsi informasi, kerana saya masih lagi meneruskan sesi YouTube ini. Cuma saya nak jelaskan di sini ada beberapa perkara yang saya tidak boleh kompromi. Ya, saya boleh berkompromi dalam soal-soal lain, mana yang dapat bergurau senda dengan saya di dalam grup itu, dan dapat kita berdiskusi secara harmoni, faham. Saya tidak ada masalah, saya boleh bergurau senda. Tetapi ada hadnya juga. Dan saya boleh membuka, saya boleh terbuka dalam apa juga perkara. Tak ada masalah. Tapi satu perkara yang akan menjadi saya tidak akan dapat menerima walau sebesar zarah sekalipun. Saya tidak akan dapat berkompromi walau sebesar zarah sekalipun apabila Allah disekutukan dengan makhluk dia. Yang itu saya tak boleh nak terima. Nak kata saya tak betul, nak kata saya gila, nak kata saya sesat, katalah. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala disekutukan dengan yang lain, maka saya akan menjadi penentang, saya akan menjadi musuh yang utama kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan tak apalah satu dunia menentang saya akan sanggup menentang, dan saya sanggup berdiri sendiri. Kerana bagi saya, satu yang saya pegang, saya tidak akan boleh dan tidak akan sekali-kali dalam hidup saya bersetuju apa juga suasana, apa juga situasi yang meletakkan Allah gandengan dengan mana-mana yang lain. Huruf alif pun tidak boleh kita katakan dan gandingkan dengan Allah, apatah lagi makhluk-makhluk yang lain. Jadi di situ saya minta maaf, saya tidak boleh kompromi apabila melibatkan persoalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sangat-sangat committed dalam soal ini, dan sekali lagi saya minta maaf, saya tidak boleh menjadi orang yang tersenyum apabila Allah disekutukan. Okey, jelas saya di situ tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita balik semula kepada topik kita pada hari ini. Ya, ini Imam Mahdi, cabaran dan halangan yang dia hadapi. Ada 7 episod yang akan saya sampaikan hari ini. Bahagian yang pertama. Bahagian pertama daripada 7 episod yang akan dikupas kepada tuan-tuan dan puan-puan selama 7 hari bermula hari ini. Apakah cabaran-cabaran yang beliau hadapi? Dan bagaimanakah cabaran itu beliau tangani? Dan apakah cabaran-cabaran yang saya nyatakan itu? Kerana saya faham persoalan Imam Mahdi adalah persoalan yang sangat besar pada hari ini. Kemana juga tuan-tuan dan pergi, rujuklah dia mana-mana tempat sekalipun, ilmuwan mana sekalipun, pengkaji akhir zaman sekalipun, penceritaan dia akan berkisar tentang akan datangnya seorang imam, akan datangnya seorang ilmuwan, akan datang seorang pemimpin yang akan menukar pola kehidupan di dunia pada akhir zaman. Satu sosok yang dikatakan akan menjadi peneraju, menjadi nukleus. Semua ilmuwan seluruh dunia menceritakan benda yang sama. Akan datang sekian, ini sosoknya, dia akan bertemu di sini, di bai'ah di sini, ada 313 orang dan sebagainya. Semua versi itu sama, cuma cara menyampaikannya berbeza. Semua akan menggunakan sumber yang sama, semua akan menyatakan benda yang sama. Tetapi perkara itu adalah perkara yang saya tidak tolak, dan saya tidak mengatakan persoalan itu salah. Saya hanya menyatakan itu yang ada pada masa ini, dan saat ini itulah sumber-sumber yang digunakan pakai oleh semua. Dan jika tuan-tuan dan puan-puan selesa dengan cara yang begitu, teruskan, tak ada masalah. Kalau dikatakan ada di sana tempatnya, pergi. Tak ada siapa nak halang. Kaki tuan, tangan tuan, mata tuan, pergilah. Jadi saya ingin menyatakan di sini bahawa ilmu Allah itu maha luas. Jadi versi yang ingin saya sampaikan di sini adalah versi bukan bercerita di mana dia, bukan bercerita ke mana dia,
tetapi saya bercerita siapa Imam Mahdi berdasarkan kepada yang telah saya jelaskan daripada awal-awal, cerminan kepada baginda Rasulullah SAW, bercerminan kepada hukum yang beliau pegang, yakni daripada hukum Al-Quran yang merujuk kepada realiti, kembalikan fakta-fakta itu kepada alam semesta. Maka itulah yang akan saya sampaikan. Maka perkara yang hari ini amat jelas, maka ia berbalik kepada apakah yang akan beliau hadapi, cabaran bagaimanakah yang akan beliau hadapi. Bukan nak cerita tentang sosok dia begini, sosok dia situ, dia begini, daripada keluarga sana. Itu dah ada dah. Versi itu dah banyak di internet, banyak di YouTube. Ikut je lah yang tu. Versi yang sini saya nak menceritakan supaya kita faham apakah yang berlaku kepada beliau dalam perjalanan dia untuk membawa realiti kembali ke atas muka bumi. Ada 7, tuan-tuan dan puan-puan, ada 7 cabaran ataupun peringkat cabaran yang akan beliau hadapi. Cabaran yang pertama adalah pada diri dia sendiri. Cabaran yang kedua dan halangan yang kedua adalah pada lingkungan yang paling dekat, yakni pada keluarga dia. Cabaran dan halangan yang ketiga akan datang daripada sahabat-sahabat dia, lingkungan-lingkungan sahabat-sahabat, kenalan-kenalan dia. Cabaran yang keempat akan datang daripada masyarakat dia. Cabaran dan halangan yang kelima akan datang dalam pada situasi yang lebih luas, yakni dalam negara dia. Cabaran yang keenam akan datang daripada seluruh dunia. Dan yang ketujuh, alam semesta. Maka ada 7 peringkat halangan dan cabaran yang akan dihadapi oleh Imam Mahdi. Maka hari ini saya nak bercerita hanya bahagian yang pertama dahulu, cabaran dan halangan yang ada pada diri dia sendiri. Maka apa yang dimaksudkan cabaran dan halangan bagi diri dia sendiri? Diri dia. Dia dulu yang akan menjadi musuh bagi diri dia sendiri. Sebagaimana kita sebenarnya tidak mengenal diri kita, maka kita akan melakukan banyak perkara yang kita tidak sedar sebenarnya memudaratkan diri sendiri. Maka bagi Imam Mahdi mempunyai sifat, mempunyai fitrah yang sama sebagaimana manusia biasa, sebagaimana kita, yakni makan, minum, perlu berehat, sakit, sihat dan sebagainya. Maka perkara itu juga, yakni masalah bagi diri sendiri, akan beliau hadapi sebagaimana kita manusia yang lain. Maka apakah cabaran yang akan beliau hadapi bagi diri dia sendiri? Pertama, keyakinan yang beliau pegang. Jadi Imam Mahdi pertama sekali dia akan merasa diri dia tidak memiliki apa-apa. Dia menghadapi satu konflik dalaman. Dia menghadapi satu inferiority complex, suatu gangguan jiwa, gangguan diri, menyatakan fakta bahawa dia adalah seseorang yang memiliki amanah. Sangat sukar untuk dia menerima hakikat tersebut. Maksudnya bagaimana? Dia nak percaya dia tu Imam Mahdi pun tak boleh. Dia nak percaya bahawa akulah pemimpin pun dia tak berani. Dia takkan kata, oh aku Imam Mahdi. Tak ada langsung. Jadi cabaran bagi dia tu adalah untuk meyakinkan diri dia. Ini yang jadi masalah besar yang perlu dia hadapi terlebih dahulu. Dia akan mengambil masa yang cukup panjang. Dia akan melalui begitu banyak ujian-ujian daripada dia kecil sampailah dia akhirnya mengaku dan menerima hakikat bahawa dia Imam Mahdi. Dia akan menghadapi begitu banyak halangan-halangan dan juga cabaran bagi diri dia untuk menerima hakikat. Ini persoalan yang saya ingin sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Imam Mahdi menerima sesuatu bukan berdasarkan apa dia rasa. Dia menerima sesuatu berdasarkan fakta-fakta yang ada, yang jelas, bukti-bukti yang dia nampak, yang telah dapat dihadam dan telah dapat diperjelas dan tidak boleh ditolak. Itulah cara dia. Maka apa juga yang berlaku pada diri dia daripada kecil sampai menginjak dewasa, sampai akhirnya dia layak untuk meletakkan posisi dia sebagaimana baginda Rasulullah SAW
25 tahun, 40 tahun, sampai usia 40 tahun baru dia mendapat wahyu. Maka begitu jugalah dengan Imam Mahdi. Dia tidak dapat memposisikan diri dia atas realiti bahawa dia adalah manusia yang diberikan kelebihan yang lebih daripada orang lain. Dia tak boleh nak rasa itu, dia tak boleh nak terima. Maka cabaran yang dihadapi itu sangat besar, keyakinan diri dia. Dan dia heran, dia akan merasa apa yang dimiliki ni. Contohnya dia lihat keliling, dia boleh nampak sesuatu, dia boleh lihat sesuatu yang mana dia nak cerita kat orang pun dia tak boleh nak ceritakan sesiapa. Dan apabila dia nak bercerita dengan seseorang pun, dia akan dikatakan gila contohnya. Jadi banyak yang berlaku kepada beliau dalam hidupan beliau yang telah Allah letakkan kepada diri beliau untuk menunjukkan bahawa beliau memiliki sesuatu, memiliki kelebihan. Kelebihan bagaimana? Ilmu dia. Tetapi dia masih juga tak mau terima. Tak boleh terima, kata dia. Jadi musuh yang pertama bagi dia bukan Dajjal. 7 cabaran dan ujian, halangan adalah pertama sekali musuh adalah diri dia sendiri. Tak terima dia. Ingat, senang-senang ke tuan-tuan dan puan nak terima, oh aku Imam Mahdi. Sebagaimana yang saya kerap mendapat begitu banyak daripada ramai pihak mesej kat saya. Nak bercerita, tuan saya ada tahu banyak perkara, tuan tanyalah saya boleh jawab. Tanya, tuan nak tanya tentang 10 jari pun saya beritahu 10 jari itu untuk apa. Sampai macam tu sekali mencabar saya. Saya ada pengetahuan ni. Lalu saya tanya dengan beliau, tolong beritahu tahu saya jumlah bintang di langit berapa? Lalu jawab, oh saya tahu jawapannya, iaitu sebanyak bulu kambing. Dia cakap macam tu. Saya berjawab lagi, saya kata saya nak tahu jawapan secara jelas matematik. Berapa jumlah dia? Nombor dia 1000, 1,000,000, berapa? Lalu dia jawab, itu hanya Allah yang tahu. Ke situ pula perginya. Tadi mengaku mengata tahu semua perkara. Bila saya tanya secara langsung, tak tahu pula. Maka ini yang berlaku sekarang ni, ramai yang menyatakan tahu dan yakin akulah ada sesuatu, yakin guru aku ada sesuatu. Tetapi bila kita berikan secara jelas, mereka tak dapat beri jawapan. Maka tidak berlaku begitu pada Imam Mahdi. Dia tolak. Datanglah orang beritahu, kau ni ada keistimewaan. Ada yang memerhatikan beliau. Contohnya semasa beliau membesar, ada yang memerhatikan dia, mungkin saudara dia, mungkin kawan-kawan dia. Dia kata, aku lihat kau ni lain lah, kau ni ada kelebihan, kau ni ada sesuatu yang tidak ada pada orang lain. Dia kata, apa yang daripada aku biasa je, katanya. Aku tak nampak aku kelainan. Dia menolak dalam setiap apa yang dia terima. Dia takkan menganggap itu sesuatu yang jelas. Dan akhirnya dia berperang dengan diri dia sendiri. Dia akan berperang dengan keyakinan dia. Dia berperang dengan apa yang telah dia lihat, apa yang dia pegang. Dia lihat sesuatu yang sangat bertentang di sekeliling dengan apa yang dia faham. Jadi daripada situ nak terima hakikat bahawa dia memiliki sesuatu yang dijadikan sebagai suatu perbezaan yang jelas dengan manusia yang lain adalah suatu konflik dalaman yang sangat-sangat kritikal kepada diri beliau sebagai manusia. Jadi dia tidak ada senang, dalam bahasa mudah lah ya, keyakinan diri tak ada lah masa tu. Dia tak boleh nak melalui proses itu, dan tidak dapat melalui proses itu dengan tenang. Setiap saat, setiap waktu dia sentiasa berbalah-balah, ya tidak. Sehinggalah sampai satu saat, sampai satu masa beliau menerima hakikat bahawa beliau ada amanah yang perlu dipegang, yang perlu dilaksanakan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dia dapat turun daripada langit, ni sampai satu sijil engkau adalah Imam Mahdi. Bukan dia dapat satu tanda ramai-ramai datang jumpa dia, tuan adalah Imam Mahdi. Kami ni ramai-ramai ni semua dah ni, ahli-ahli ilmuwan semua dah ada menunggu bahawa tuanlah Imam Mahdi. Dia bukan macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Cabarannya adalah diri dia dulu. Yang keliling ni tak cerita lagi. Diri dia dulu tak boleh nak terima, bagaimana orang lain nak dia terima? Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian,
Itu saya katakan rujuk kepada Al-Quran. Rujuk kepada Al-Quran untuk kita mengenal sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala yang saya cerita berkait tentang Imam Mahdi adalah sesuatu yang akan dilihat sebagai sesuatu yang bersifat ramalan, sesuatu yang bersifat agak-agak yang boleh saya bukti dengan fakta. Kalau kita nak faham daripada apa yang ada pada hari ini. Kenapa? Kerana kita belum nampak lagi Imam Mahdi. Kita belum dengar lagi cerita ke depan, tapi kita dah ceritakan tentang beliau. Benda belum berlaku lagi, tuan-tuan dan puan-puan. Kita dah cerita, maka itu namanya ramalan. Oh tidak, kami lihat daripada kitab, kami lihat daripada sumber ni, sumber tu. Tetap kita bercerita benda belum berlaku. Bila benda belum berlaku, benda itu ramalan. Dan Allah sangat tentang dan Allah sangat jelas tunjuk dan menjelaskan dan memberikan amaran kepada kita di dalam Al-Quran bahawa sesungguhnya Al-Quran ini bukan untuk meramal. Al-Quran ini bukan untuk ambil anak panah, tembak anak panah ke depan. Kemudian dengan anak panah itu tadi kita akan dapatkan nasib kita bagaimana. Al-Quran ada di jawapan di situ. Bukan macam anak panah yang lepaskan daripada busar dia. Al-Quran adalah bercerita tentang reality. Tidak ada yang lain melainkan Al-Quran yang dapat memberikan kita jawapan yang nyata dengan yang gaib. Jadi bagaimana kita nak faham tentang Imam Mahdi? Dia sendiri tidak dapat menerima hakikat diri dia. Kita pula yang luar-luar ni pula menyatakan dia siapa. Dia sendiri tak dapat nak jelas lagi siapa diri dia. Kerana hakikat yang jelas dia tidak ada lagi, tidak wujud lagi. Mana datang semua ini? Cerita-cerita tentang beliau. Maka di situ yang saya katakan tadi, cerita dia datangnya daripada Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran tentang Imam Mahdi, tuan-tuan dan puan-puan. Banyak surah di dalam Al-Quran yang jelas-jelas bercerita siapa Imam Mahdi. Jadi bila tanya begitu, maka mereka tanya dengan saya, jadi Pal tak rujuk ke kitab-kitab lain ke nak tahu tentang Imam Mahdi? Saya kata saya akan rujuk kitab yang lain sekiranya kitab yang lain-lain tu dapat beri jawapan jelas siapa Imam Mahdi. Tapi setakat yang saya tahu, saya baca semua, tak ada satu kitab yang beri jelas jawapan siapa Imam Mahdi sebenarnya dengan practicality, scientific, jelas, empirical. Tak ada. Yang saya dapat empirical proses, yang saya dapat fakta, scientific, jelas, sosok dia, bagaimana dia, siapa dia, hanyalah apabila saya merujuk dalam Al-Quran. Jadi ramai berkata, kami tak nampak pun cerita tentang Imam Mahdi dalam Al-Quran. Betul ke tak nampak? Ataupun tak nak buka betul-betul? Sebab dah suka sangat merujuk kepada yang lain, jadi jumud, jadi keras, hati pun dah tak boleh nak dilembutkan lagi, tak nak buka lagi Al-Quran. Buka Al-Quran, buka Al-Quran, buka Al-Quran. Ada jawapan, jelas jawapan tu. Siapa Imam Mahdi ada dalam Al-Quran. Jadi bila saya dah dapat jawapan daripada Al-Quran, buat apa saya nak tengok tempat lain dulu? Kalau tak ada, mungkinlah saya kata, oh, adalah tempat lain yang tak beri jawapan. Tapi kalau itu saya pegang, bermakna saya menerima hakikat Al-Quran tak sempurna. Dan kembali kepada cerita Imam Mahdi, dia sendiri tidak melihat diri dia sempurna. Dia cabaran bagi diri dia, aku tak betul lagi ni, aku tak nampak lagi benda ni, tak jelas. Maka untuk jelaskan dia adalah dengan mengenal Rasulullah. Maka itu yang saya masukkan tadi. Kenal Rasulullah, maka kenallah Imam Mahdi. Kenapa? Sebab Rasulullah dah wujud dulu, dah ada, bukan cerita reka. Kisah Rasulullah benar. Tak gitu tuan-tuan dan puan? Adakah cerita Rasulullah itu dah berlaku belum berlaku? Dah berlaku kan? Kan kemudah benda yang dah berlaku kita buat kajian. Ini kita nak kaji benda yang belum berlaku. Mana yang kita nak pegang ni sebenarnya ni? Kalau ada orang tu datang berpakaian begitu, berpakaian begini, kita tunjukkan begitu, jalan begini, kita boleh bezakan ke antara realiti dengan fantasi? Sebab kita tak ada gandingan, kita tidak ada satu penjelasan khusus macam mana kita nak gandingkan. Tetapi dengan persoalan Al-Quran, kita akan dapat gandingkan dengan Rasulullah, kerana Rasulullah pernah wujud satu zaman dahulu. Maka sifat dia balik kepada Imam Mahdi. Kerana itu Imam Mahdi cuba nak difikirkan, dia konflik diri dia. Takkanlah aku ada ilmu
keupayaan sebagaimana Rasulullah? Mustahil, kata dia. Dia kata, ya, saya kata bukan orang lain. Takkan aku ada memiliki pengetahuan sebagaimana pengetahuan Rasulullah? Mustahil. Maka dia sendiri memustahilkan diri dia. Dia sendiri menolak hakikat dia memiliki itu semua. Macam saya katakan tadi, bukan datang tiba-tiba terbang turun sampai kat dia, datang satu sijil datang kat dia, ni dia punya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para nabi, para rasul, Allah yang angkat. Dan yang terakhir sekali, yang teristimewa di kalangan para rasul, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tak lagi manusia yang lebih mulia daripada dia? Tak ada kan, tuan-tuan dan puan-puan? Siapa yang angkat baginda jadi nabi? Siapa yang angkat baginda jadi Rasulullah? Jadi rasul? Siapa yang sampaikan? Maka yang sampaikan kepada baginda, yang menyatakan dia seorang pemimpin, dia seorang rasul, datangnya Jibril alaihi salam, malaikat, bermakna daripada Allah yang menaikkan. Jadi kita nak meletakkan sosok yang merubah dunia akhir zaman, manusia yang menaikkan. Ni kelompok manusia ni mengatakan dia Imam Mahdi. Manusia tak sama dengan malaikat. Malaikat tidak ada permasalahan, kesalahan dalam apa yang disampaikan. Manusia, boleh tak kita fikir? Tak fikir sikit lah ini, fikir sikit. Bolehkah manusia mengangkat manusia? Kerana derajat bagi seseorang itu Allah yang letakkan. Lebih-lebih lagi derajat sebagai pemimpin, dan kita letakkan Imam Mahdi itu sebagai seorang pemimpin nukleus ilmu, cerminan kepada Rasulullah, takkanlah diangkat oleh manusia. Ini analisa dan juga pengkajian dan penyataan saya berdasarkan kepada Al-Quran. Nak jelas, buka surah Ali Imran, ada jawapan di situ. Buka surah An'am, ada cerita yang saya sampaikan ni tadi. Buka, kaji, ada. Surah Al-Isra pun juga ada tentang cerita ini. Surah Al-Kahfi juga ada cerita tentang apa yang saya sampaikan tadi. Maka balik ke situ, apa yang kita cerita hari ini, yang saya ceritakan sekarang ini, inilah konflik-konflik yang ada pada Imam Mahdi. Nak menerima hakikat diri dia sebagai seorang pemimpin, bukanlah cerita macam hari ini masing-masing nak jadi pemimpin. Dia tak nak jadi pemimpin, susah benar. Dah cakap dah, ramai bercakap kat dia pun dia tak mau jadi pemimpin. Dia tak, aku bukan. Maka ada bila siapa-siapa yang datang kepada kita menyatakan ada situ, ada sini, buang sajalah tu semua. Buang aja semua tu. Ada dah yakin ada di sana, ada mimpi sana, mimpi. Yang mimpi-mimpi ni minta maaf banyak-banyak. Saya bukan nak menghina Saya terus terang saya cakap, apa juga persoalan dia, apa juga cerita dia, bawa fakta. Mimpi-mimpi ini tak payah pakailah, tuan-tuan dan puan. Bagi saya, tuan-tuan nak pakai, pakailah. Saya tak halang pun. Tapi bagi saya, kalau tanya dengan saya, nasihat saya tak payahlah. Kita hidup dalam realiti. Kita tak nak mimpi-mimpi. Tuan nak mimpi-mimpi ya. Jadi kalau dah berlaku sesuatu, jangan salahkan mimpi. Benda yang tak nyata, benda yang namanya pun mimpi, masih kita nak pakai lagi. Jadi hakikat kepada Imam Mahdi, diri dia, cabaran dia, halangan dia pada peringkat yang pertama adalah diri dia sendiri menerima bahawa dia adalah Imam Mahdi. Dia adalah manusia yang istimewa. Dia tolak dan dia sentiasa konflik, jatuh bangun untuk menerima hakikat tersebut, sehinggalah apabila sampai satu waktu beliau tidak dapat menolak dan beliau tidak dapat menyatakan tidak. Itu pun bukan kerana dia terima perkataan itu, tetapi kerana pada saat itu dia tidak boleh menolak apa-apa lagi, kerana semua fakta telah dihimpunkan sekeliling dia dan dia tidak boleh bergerak ke mana-mana, dan dia kena menerima hakikat dialah Imam Mahdi. Maka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya berikan hanya dalam waktu yang singkat untuk topik yang pertama, untuk kita faham bahawa cabaran yang ada pada Imam Mahdi pada permulaan diri dia bukan pada orang lain, bukan kepada sesiapa sekeliling pun, tetapi adalah cabaran yang dia hadapi untuk dia memahami diri dia adalah Imam Mahdi. Jadi terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Mana yang masih berterusan untuk mendapatkan lagi maklumat-maklumat yang lanjut,
tunggulah pada episod yang seterusnya pada esok hari. InsyaAllah saya akan masuk kepada perkara yang kedua, halangan yang kedua yang akan dihadapi oleh Imam Mahdi, iaitu yang datang daripada keluarga yang terdekat. Assalamualaikum, salam sejahtera, Masa Bayu.